Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kenal untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, dalam video kali ni aku nak sembang pasal Arsenal lawan Brighton. Arsenal menang 2-0. Jadi, EPL untuk musim ni dah habis, musim 2021. Dah tak ada game lah lepas ni, tak payah tunggu lah depan TV tu kan. Kena tunggu musim depan kat bulan 8 nanti. So, semua benda dah terjawab lah untuk kelayakan UCL, kelayakan Europa League, kelayakan Conference League, semua dah terjawab lah dalam game malam tadi. 20 tim, 10 game, semua main dalam masa yang sama, pukul 11 malam waktu Malaysia. Jadi, aku takkan cover semua game lah. Yelah, channel pun pasal Arsenal, kita cakap pasal game Arsenal sudah lah kan. Jadi sebelum aku mulakan review untuk game Arsenal lawan Brighton, aku cuma nak cakap buat kali pertamanya Arsenal dalam masa 25 tahun Arsenal takkan terlibat dalam sebarang kerjohanan Eropah. Jadi benda ni bagus ke tak, dia bergantung kepada pendapat masing-masing lah. Sebab benda ni dia berpecah pendapat tau. Ada yang cakap yang benda ni akan bagi kelebihan ke Arsenal supaya fokus kat kedudukan Liga sebab kita dah kurang komitmen kat situ. Tapi ada pula yang kata yang disebabkan Arsenal ni dah terlalu biasa sangat layak ke Eropah, dia orang rasa macam benda ni satu kelainan lah kan, macam tak biasa lah macam tu lah. Jadi itu pendapat masing-masing lah. Apa kuasa aku nak suruh korang sokong yang belah sini ataupun belah sini lah, itu pendapat masing-masing macam aku cakap tadi lah. Tapi kalau kau tanya aku, bagi aku benda ni bagus lah. Aku lagi suka kita tak layak ke Conference League tu berbanding pergi kepada Conference League tu. Sebab Conference League ni benda ni baru lagi tau, satu konsep yang baru, satu format yang baru. Dia tak sama macam Europa League, tak sama macam Champions League tau. Kau bayangkan nak layak ke Conference League tu, kalau Arsenal katakanlah dapat tangga ke-7 semalam tu, diorang kena lalui play-off tau untuk layak ke Conference League. Kau bayangkan, jadi buang masa ke kan untuk kita layak ke Conference League Lagipun kalau kau pergi Conference League, kau menang competition tu, pergi ke Europa League sama juga. Bagi aku benda ni ada kelebihannya untuk Arsenal. Bukan aku cakap kekurangan semuanya, ada kelebihan juga. Jadi sebelum aku membebel lebih panjang, kita fokus kat game Arsenal 2 Brighton 0. So aku start dengan line up dulu, 4-2-3-1 macam biasa. Keeper Leno, left back Tierney, Gabriel Holding dan juga Chambers. Lepas tu double pivot Xhaka, Partey, attacking midfielder Odegaard, left wing Smith Rowe, right wing Pepe dan juga striker Aubameyang. Jadi ulasan aku untuk first half dia agak membosankan bagi aku. Kalau kau tanya aku untuk game ni, aku lagi prefer untuk tengok second half berbanding first half lah. Tapi tak bermakna Arsenal tak bermain dengan cantik, dia orang tak ada peluang langsung. Arsenal ada 4 percubaan, bermula dengan minit ke-5 yang mana Partey dia cuba untuk placing tapi tak on target. Tapi setakat ni kalau kau tengok dia punya shooting dia tu, bagi aku better lah daripada sebelum-sebelum ni lah. Sebelum ni semua terus ke bulan, tapi yang ni hampir-hampir untuk gol, tapi ada improvement lah kat situ kan. Lepas tu percubaan kedua Arsenal untuk first half tu datang daripada Partey lagi. Partey kali ni dia placing tapi dia guna bola tinggi pula, save juga dengan keeper Brighton tu, Sanchez tu kan. And then percubaan ketiga daripada corner Odegaard, Holding dapat header, bola dah terang-terang masuk dalam gol tapi dikatakan Holding berada dalam keadaan offside lah. Jadi aku tak nak komplain lah benda tu kan. Dan percubaan keempat Arsenal untuk first half tu, Gabriel header kena palang, sayang lagi kat situ. Lepas tu masuk half time, Arsenal 0 Brighton 0. Second half, minit ke-48, Pepe dapat gol pertama Arsenal. Chambers cross, first touch Pepe tu yang membuatkan dia set up diri dia untuk skor pakai kaki kanan dia lah. Jadi kau patut bagi kredit untuk first touch dia tu. Lepas tu dia skor daripada kaki kanan dia, satu benda yang rare sebab Pepe ni dia terkenal dengan kebergantungan dia dengan kaki kiri dia tu kan. Masa tu dah lega sikit lah sebab Arsenal dalam game ni daripada first half tadi nampak macam unlucky lah, memang tak ada luck lah kan. Lepas tu 10 minit lepas tu Pepe dapat gol kedua Arsenal, kena release dengan Odegaard kat bahagian kanan, dia dribble masuk kotak penalti, placing masuk, gol kedua untuk Pepe, gol ke-15 dia untuk musim ni. Lepas Pepe dapat gol kedua tu, kau boleh tengok Arsenal dia makin confident, dia tak tarik handbrake lagi. Kau tengok permainan Arsenal daripada minit ke-65 sampailah minit 60, kau teringat tau cara Arsenal yang dulu-dulu kan, zaman Wenger tu, memang tiki taka, memang nampak confident, semua pemain selesa pegang bola, transition bola daripada belakang ke depan nampak lancar gila. Lepas tu Partey dapat peluang ketiga dia dalam game ni, kena palang pula kali ni, volley. Lepas tu end up game habis Arsenal menang 2-0, tapi peluang nak layak ke Conference League terlepas sebab Spurs kalahkan Leicester kan 4-2. Tapi bagi aku benda tu tak perlu untuk bersedih sebagai fan Arsenal kan. Kita pun macam berbelah bagi macam aku cakap awal video tadi kan, kita pun tak tahu sama ada nak masuk ke tak kan Conference League kan, sebab benda ni benda baru lagi. So bagilah peluang untuk Spurs. Sebagai fan Arsenal aku nak cakap Spurs kalau kau masuk Conference League ni tak menang trofi ke, aku tak tahulah nak cakap apa kan. Baik kau tukarlah nama kelab kau daripada Tottenham Hotspur jadi trophyless Hotspur lah. Bukan apa kalau Europa League kalau kau kalah tu boleh lah bagi muka lagi, boleh lah nak
bahan biasa-biasa lagi. Tapi Conference League kalau kau kalah, aku tak tahu nak cakap apa lah. Macam aku cakap tadi lah, tukar je lah nama kelab kau tu. Dan untuk Arsenal, kita tengok next season macam mana. Kita fokus dekat 3 kejohanan lah untuk next season: EPL, FA Cup dan juga Carabao. Kita tak ada saingan dekat Eropah yang bagi aku ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Lepas tu satu lagi, dalam game Brighton ni kau boleh nampak Josh Kroenke datang untuk tengok tim. Anak stand lah. Apa yang dia datang tak tahulah. Aku tak tahulah sama ada dia sedar ke tak Arsenal pakai baju kuning ke baju merah malam tadi kan. Maklum lah, dah lama sangat lah tak datang game kan untuk tengok Arsenal lah. Takut confuse je. Lepas tu sebelum game ada protes untuk Stan Kroenke. Stan Kroenke out lagi lah. 10,000 penyokong Arsenal datang untuk bagi protes dekat Stan Kroenke luar stadium sebelum game start. Masih tak puas hati lagi lah. Even anak tunjuk muka pun untuk pihak bapak. Tapi susah lah untuk telan kan. Dah nak dekat 14 tahun dah ni kau jadi owner Arsenal ni, tapi apa benda yang kau sumbang kan, aku tak tahulah kan. So good luck lah untuk Stan Kroenke dapat balik hati peminat-peminat Arsenal lah. Bagi aku memang tak ada U-turn dah kan. Walaupun anak kau datang malam tadi, memang benda tu tak ubah apa-apa pun. So apa-apa pun season dah habis, Arsenal dapat tangga ke-8. Walaupun tangga ke-8 konsisten daripada musim lepas, dapat tangga ke-8 juga, tapi beza mata. Musim lepas dapat 56 mata, tapi musim ni dapat 61 mata. Ada sikit improvement kat situ walaupun kita berada di tangga ke-8 juga. Jangan kecam aku still nak ambil benda yang positif lah dalam season ni kan. So aku rasa ulasan aku sampai sini je. Dan kepada siapa yang belum subscribe, aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang like channel sebelah butang subscribe tu supaya kau tak akan miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign off.